Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Kementerian 1 akan membentangkan tajuk falsafah hak asasi manusia, kefahaman LGBT dari perspektif Islam dan perbandingan ideologi antara Timur dan Barat. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh semua insan berdasarkan andaian bahawa setiap manusia memiliki satu bentuk hak yang sama seperti mana mereka mempunyai identiti yang tidak dipengaruhi oleh faktor luaran yang menjadi asas kepada keharmonian dan kesejahteraan manusia. Manakala akronim LGBT merupakan akronim untuk lesbian, gay, bisexual, transgender dan transsexual yang merupakan kegiatan homoseksual yang telah bertapak di Barat sejak abad ke-18. Antara permasalahan kajian ialah golongan LGBTQ ini menuntut agar golongan mereka diiktiraf di Malaysia di mana tuntutan pengiktirafan terhadap golongan ini dan hak sama rata iaitu hak SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, kepada golongan LGBTQ ini di Malaysia telah mencapai peringkat antarabangsa melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan seterusnya golongan LGBTQ ini telah memanipulasi pernyataan daripada Perlembagaan Persekutuan mengenai kebebasan hak asasi di bawah hak kesamarataan di mana mereka menganggap mereka bebas untuk mengamalkan kegiatan homoseksual ini di bawah perlindungan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Dan seterusnya, Malaysia tidak menerima budaya LGBT dan perkahwinan sesama jantina walaupun ini dianggap sebagai hak asasi manusia di Barat. Baiklah, bagi menjawab persoalan kajian yang telah dibentangkan, kami menjadikan 3 objektif kajian berikut sebagai garis panduan kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti falsafah hak asasi manusia itu sendiri dari perspektif Islam, Timur dan juga Barat. Yang kedua adalah untuk membandingkan kefahaman LGBTQ+ antara perspektif Islam, fahaman Timur dan juga pandangan Barat. Dan yang ketiga, objektif yang terakhir kami memfokuskan untuk menilai kewajaran pengaplikasian LGBTQ+ itu sendiri di negara Malaysia. Untuk skop kajian kami, ia menumpukan terhadap falsafah hak asasi manusia dari perspektif Islam, Timur yang bertumpukan kepada negara China dan India serta Barat. Terusnya, skop kajian kami menumpukan kewajaran pengaplikasian golongan LGBTQ dalam konteks negara Malaysia. Akhir sekali, kami juga menumpukan terhadap perbandingan kefahaman LGBTQ+ antara perspektif Islam, Timur serta Barat. Beralih kepada kajian literatur iaitu bahagian definisi serta asal-usul hak asasi manusia. James Nichol dalam karyanya pada tahun 1987 berkata bahawa hak-hak asasi ini ialah hak-hak yang bersifat sejagat antara manusia. Manakala Laila Rahmawati pada tahun 2017, beliau beranggapan bahawa perisytiharan hak asasi manusia sejagat ataupun UDHR ini dikatakan sebagai suatu kemajuan, namun tidaklah sepenuhnya diterima pakai dengan semua budaya ataupun agama. Yang terakhir, Shuaib pada tahun 2018 menekankan di dalam tulisannya tentang asal-usul hak asasi manusia ini sendiri, iaitu HAM ini ialah manifestasi falsafah kelompok pengingkir yang bermula apabila terdapat kemahuan daripada mereka yang ingin membebaskan masyarakat daripada cengkaman pihak gereja sejak zaman Enlightenment Eropah lagi. Hak asasi manusia menurut Islam, Timur dan Barat. Hak asasi manusia dalam Islam lebih mirip pada teosentrisme ataupun konsep yang berpusatkan kepada ketuhanan yang meletak tinggi nilai-nilai ketuhanan. Berbeza dengan Barat yang lebih mengutamakan manusia itu sendiri sebagai pengukur kebenaran. Manakala di China, walaupun pada mulanya terdapat penentangan terhadap perjuangan hak asasi manusia, kebelakangan ini telah bermulanya rekonstruksi oleh pemerintah di China untuk hak asasi manusia atas faktor yang pelbagai, antaranya peristiwa-peristiwa yang melanggar hak asasi manusia serta tuntutan kaum liberal di China. Manakala falsafah India mengkategorikan hak asasi manusia dalam konsep purba, dharma dan danda. Selepas pemerintahan British di India yang tidak mengiktiraf kebebasan serta melakukan penindasan dan diskriminasi, rakyat India setuju bahawa hak asasi manusia adalah asas yang sangat penting untuk diperjuangkan, disokong oleh badan perundangan serta perlembagaan di India. Tentang LGBTQ, Islam jelas sekali menolak sebarang bentuk penyimpangan seksual. Berbeza dengan di Barat di mana fenomena dan perjuangan LGBTQ masih terus berkembang. Di China telah bermula langkah-langkah ke arah penerimaan golongan LGBTQ walaupun perkahwinan sama jenis masih salah di sisi undang-undang. Di India, hubungan seksual sama jenis tidak lagi menjadi kesalahan jenayah walaupun masih terdapat penentangan dari sebahagian golongan masyarakat. Tentang aplikasi LGBTQ di Malaysia, budaya ini dikatakan benar-benar menyimpang dari norma di Malaysia kerana ia melibatkan agama dan budaya di mana agama Islam adalah agama rasmi dan agama yang dipegang kebanyakan rakyat Malaysia.
Seterusnya, kita akan beralih kepada metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Untuk melaksanakan kajian ini, kami telah menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana ia dinilai melalui kaedah soal selidik. Seterusnya adalah lokasi kajian yang mana kajian dilakukan secara maya dan Google Form dipilih sebagai alat komunikasi dalam mengumpulkan maklumat. Bagi responden kajian pula, mereka adalah terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama dan juga mereka yang berumur sekitar 18 sehingga 30 tahun. Akhir sekali adalah kaedah penganalisisan data iaitu soal selidik yang mana dua borang soal selidik yang berbeza disebarkan kepada masyarakat tempatan dan juga masyarakat yang berada di luar negara. Analisis dapatan kajian iaitu respon yang diterima berdasarkan kajian soal selidik melalui medium Google Form yang kami sebarkan ialah seramai 88.9% yang tidak menyokong dengan gerakan LGBTQ iaitu seramai 32 orang manakala 11.1% mewakili seramai 4 orang yang menyokong dengan gerakan ini. Falsafah hak asasi manusia dari perspektif Islam, Timur dan juga Barat ialah konsep hak asasi manusia ini berlainan berdasarkan setiap negara tersebut. Berdasarkan perspektif Islam, hak asasi manusia adalah dengan mengangkat dan memberi penghormatan terhadap seseorang tanpa adanya alasan diskriminasi. Manakala, bagi perspektif Timur, ianya bergantung kepada pengaruh negara-negara mereka tersendiri. Ada negara-negara Islam dan ada juga negara yang terpengaruh dengan budaya Barat. Manakala, perspektif Barat ialah hak asasi manusia ini merupakan sesuatu hak yang mutlak sehingga boleh disalahartikan kebebasan bagi mereka. Sehingga ada yang menuntut hak asasi berdasarkan logik semata-mata. Perbandingan pemahaman ideologi LGBTQ antara perspektif Islam, ideologi Timur serta fahaman Barat. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, terdapat dua golongan. Yang pertama ialah golongan yang beragama Islam di mana mereka menolak dan menentang hubungan sejenis dan ada di antara mereka yang menyokong atas dasar hak asasi. Manakala bagi golongan kedua, mereka ini menganuti agama Hindu dan Buddha. Kesemua daripada mereka menyokong serta mempertahankan hak asasi LGBTQ dan berpandangan bahawa seharusnya mereka diberikan kebebasan seperti manusia lain. Menurut perspektif Islam pula, bertepatan dengan kalam Allah SWT dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan pasangan daripada dua jenis iaitu lelaki dan perempuan. Mari kita lihat pada kewajaran aplikasi LGBTQ+ dalam konteks negara Malaysia. Malaysia juga sememangnya tidak terkecuali untuk dijadikan sasaran oleh golongan LGBT dalam mendapatkan tempat dan pengiktirafan bagi hak sama rata sebagaimana rakyat biasa. Pada analisis dapatan kajian kami sendiri, majoriti responden membantah gerakan ini kerana bercanggah daripada agama masing-masing. Sebagaimana yang telah termaktub dalam agama Islam yang mengharamkan LGBT dan dalam agama Kristian yang menyatakan bahawa perbuatan transgender merupakan dosa dalam agama mereka. Malah, perkara ini juga akan menyebabkan populasi manusia menurun akibat kekurangan zuriat serta membawa penyakit seperti HIV bagi masyarakat Malaysia. Negara kita juga telah memperuntukkan beberapa undang-undang bagi seks luar tabi'i dengan menyatakan perbuatan tersebut diiktiraf sebagai salah satu jenayah di negara ini. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh, gerakan LGBT tidak wajar diberikan hak sama rata dan diaplikasikan di dalam negara Malaysia. Antara cabaran bagi menangani isu ini ialah minim masa yang boleh diakses tanpa batas sepadan dapat mempengaruhi pemikiran anak muda sehingga munculnya pemikiran liberal. Selain itu, terdapat segelintir masyarakat menyokong gerakan ini untuk diberikan pengiktirafan di dalam negara. Dan akhir sekali, persepsi masyarakat luar terhadap golongan LGBTQ membentuk satu cabaran bagi mereka yang ingin berubah untuk kembali ke pangkal jalan. Berikut adalah lampiran soalan yang perlu dijawab oleh responden. Kebanyakan responden tidak menyokong gerakan LGBTQ ini dan tidak bersetuju bahawa ia wajar dinormalisasikan di Malaysia. Seterusnya, kebanyakan responden tidak bersetuju berkenaan petikan hak transgender dan membantah dengan petikan hak perkahwinan sejantina yang dinyatakan dalam soalan. Bagi kesimpulan, secara keseluruhannya, perspektif terhadap ideologi LGBTQ dan pengaplikasian hak asasi dalam kehidupan manusia amat meluas dari sudut agama, budaya dan adat masing-masing.
Pada hakikatnya, setiap orang yang menyokong dan menentang tentang hak asasi manusia ke atas golongan ini pasti telah mempertimbangkan kesan-kesan terhadap perlakuan tersebut. Di Malaysia, ideologi ini perlulah dielakkan. Maka cadangan kami agar kerajaan tidak menggubal akta memberikan hak asasi manusia terhadap golongan ini selama-lamanya. Sesungguhnya LGBTQ membawa lebih banyak kesan buruk daripada kesan baik, dan memberikan hak asasi manusia kepada golongan tersebut adalah sesuatu yang tidak relevan. Sekian, terima kasih.